Sama-sama kita pendengarkan amanat dari Ketua Keluarga Malaysia. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Kepentas Utama. Terima kasih saudara dan saudari acara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Haji Ismail bin Haji Ahmad, Pengurusi Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Luar Bandar, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan merangkap Menteri Peneraju Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sembilan, Yang Berhormat Timbalan Menteri Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin alias Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, serta Yang Berhormat Datuk Masura Yazid, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Yang Berhormat Datuk Seri Salim Sharif, Ahli Parlimen Jempol, Ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri, Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Sembilan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama pada petang ini bagi menjayakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia ataupun JAKM Negeri Sembilan di dataran Seri Jempol ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sembilan, terutamanya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan seluruh warga Kerajaan Negeri Sembilan selaku tuan rumah. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada Kementerian Kesihatan sebagai Kementerian Peneraju, khususnya kepada Yang Berhormat Menteri Tuan Khairi Jamaluddin dan seluruh keluarga KKM di atas penganjuran JAKM siri ke-10 di Negeri Sembilan ini. Semoga seluruh keluarga Malaysia di Negeri Sembilan ini sihat sejahtera hendaknya. Dan saya berasa teruja dengan sambutan hebat yang diberikan oleh keluarga Malaysia Negeri Sembilan yang hadir beramai-ramai, bukan saja sewaktu kenduri kampung tadi di Pelda Palung 7, tetapi juga pada petang ini. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, konsep keluarga Malaysia yang diilhamkan pada 22 Ogos 2021 yang lalu semakin menebal dalam jati diri masyarakat majmuk keluarga Malaysia pada hari ini, kerana konsep itu sendiri sangat dekat dengan kita. Keluarga Malaysia menggambarkan keutuhan negara yang terikat dengan nilai didikan sempurna dalam sebuah keluarga dan bersifat inklusif kerana merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum.
Idea yang dicetuskan ini bukanlah sekadar slogan atau retorik semata-mata. Lihat saja di Negeri Sembilan ini, pendekatan ini amat sinonim dengan rakyat di negeri ini yang terkenal dengan warisan budaya dan masyarakatnya yang berbilang suku tetapi hidup dalam suasana yang harmoni dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dengan keluarga Malaysia, kita hidup dalam sebuah institusi keluarga yang sentiasa berperanan memelihara agama, melindungi keselamatan, menjaga maruah, memastikan setiap ahli keluarga terbela dan sebagainya. Sudah pasti, jika ada di antara ahli keluarga yang ditimpa musibah, ahli keluarga yang lain juga turut merasa tempiasnya. Bak kata bidalan lama Negeri Sembilan, terconcang paur, tergorak andailah. Tidak mungkin ada ikatan istimewa seperti ini dalam bentuk yang lain. Meskipun ada dalam kalangan kita yang berbeza kepercayaan, latar belakang dan budaya, namun kita meraihkan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam menjunjung semangat keluarga Malaysia sebagai sebuah negara bangsa. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, bagi negara yang memiliki bangsa dan budaya yang majmuk seperti Malaysia, sifat tasamuh atau toleransi juga amat penting sebagai alat dalam menyatu padukan kita semua. Kemakmuran negara dapat dipertahankan melalui sifat tasamuh dengan cara menghargai, menghormati dan menerima perbezaan yang berlaku dalam masyarakat majmuk, seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangunkan kota suci Madinah. Sikap yang dituntut dalam Islam ini bukan saja membolehkan rakyat terus membangun sehingga dihormati, tetapi juga dapat mengelak daripada sebarang perbalahan yang sia-sia. Dengan bersendikan konsep keluarga Malaysia dan tasamuh ini, segala perbezaan dan kepelbagaian yang dikurniakan Tuhan di bumi bertuah ini mampu diraih dan dihargai oleh seluruh rakyat dengan hati yang terbuka. Usah dicemari keharmonian dan kedamaian yang kita kecapi hari ini dengan berita palsu dan provokasi melampau yang dilakukan oleh segelintir pihak yang cemburu atau mempunyai niat tertentu, terutamanya di media-media sosial. Justru saya mengajak seluruh keluarga Malaysia untuk terus teguh bersama sebagai sebuah keluarga yang kalis cabaran dalam menghadapi gelombang dan arus globalisasi. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, Malaysia kini bukan saja signifikan di mata dunia, malah telah membuktikan pencapaian ekonomi negara dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK sebanyak 8.9% pada suku kedua 20 tahun 2022 berbanding 5.0% pada suku pertama tahun 2022. Pencapaian yang direkodkan ini adalah antara yang terbaik di Asia Tenggara. Keyakinan kepada ekonomi negara juga jelas dalam kalangan pelabur-pelabur antarabangsa. Untuk separuh pertama 2022, pelabuhan langsung asing ataupun FDI mencatat aliran langsung bersih lebih tinggi bernilai 41.7 bilion ringgit berbanding 23.3 bilion ringgit sebelum pandemik. Pertumbuhan ekonomi suku kedua Malaysia juga adalah tertinggi di ASEAN dan lebih tinggi berbanding dengan beberapa negara maju dan serantau
seperti China misalnya 0.4%, Amerika Syarikat 1.6%, Korea 2.9%, EU 4.0%, Singapura 4.4%, Indonesia 5.4%, manakala Filipina 7.4%. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, ekonomi negara tahun ini dijangka mencapai sasaran antara 5.3% hingga 6.3% dengan mengambil kira pencapaian separuh pertama tahun 2022 sebanyak 6.9%. Kenaikan harga barang merupakan satu fenomena global yang turut dialami oleh kebanyakan negara-negara lain di seluruh dunia. Namun begitu, kadar inflasi negara adalah pada kadar 4.7% pada bulan Ogos 2022, lebih rendah berbanding beberapa negara serantau dan negara-negara lain. Sebagai contoh, zon Euro, inflasi mereka 9.1%, Amerika Syarikat 8.3%, Thailand 7.9%, Filipina 6.3%, dan Republik Korea 5.7%. Ini adalah kerana kesan daripada langkah-langkah intervensi kerajaan dalam menstabilkan harga barangan menerusi pemberian subsidi terbesar dalam sejarah kewangan negara, iaitu sebanyak 77.7 bilion ringgit bagi memastikan keluarga Malaysia tidak terlalu terbeban dengan cabaran kos tarikh hidup. Saya sebutkan dari segi jumlah subsidi. Petrol, diesel dan LPG, gas 41.7 bilion ringgit. Tuan-tuan dan perempuan, harga RON 95 adalah 2.05 sen. Tak silap saya, berbanding dengan Arab Saudi yang harganya saya difahamkan RM2.80. Arab Saudi merupakan pengeluar minyak terbesar dunia, tetapi harga minyak RON 95 di sana jauh lebih tinggi daripada negara kita. Minyak masak paket 1 kilogram dan minyak botol 3 bilion ringgit. Bil elektrik 5.8 bilion ringgit subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Saya nak bandingkan di Indonesia yang merupakan pengeluar arang batu, dan kita merupakan pengimport arang batu daripada Indonesia. Harga tarif elektrik di sana lebih tinggi daripada di Malaysia. Barang-barang penggunaan lain adalah 1.5 bilion, dan bantuan-bantuan lain seperti tunai, pendidikan, pengangkutan dan pertanian 25.7 bilion ringgit. Sekiranya subsidi ini tidak disediakan, kadar inflasi negara boleh mencecah sehingga 10.6%. Dengan jumlah pemberian subsidi yang terus meningkat ini, ia sekaligus menolak dakwaan sesengah pihak bahawa kerajaan menarik balik subsidi ke atas beberapa barang keperluan asas. Momentum pemulihan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan KDNK, tetapi pemulihan pasaran kerja apabila kadar pengangguran di negara kita menurun daripada 5.3% pada bulan Mei 2020 kepada hanya 3.7% pada Jun 2022. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, semalam kerajaan telah mengumumkan bajet, satu bajet yang terbesar dalam sejarah, iaitu sebanyak 372.3 bilion ringgit. Peruntukan